Tuan-tuan, qala, maka kata Nabi SAW, ala adulluka ala ghirasin khairin min hadha? Kamu nak tak wahai Abu Hurairah, aku tunjukkan kepada kamu satu tanaman yang lebih baik daripada apa yang kamu tanam ini, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi Nabi nak habaq pada Abu Hurairah. Ketika mana Abu Hurairah dia tanam pokok, kemudian Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, nak tak kalau aku berikan kepada kamu satu tanaman yang lebih baik daripada apa yang sedang kamu tanam sekarang ni? Tuan-tuan, jadi apa dia punya tanaman dia? Tuan-tuan, tapi hadis ni bukan bermakna kita jangan tanam pokok. بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib dan isya insya-Allah berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa-doa kita
ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi bacaan kitab Mafhum At-Tasawuf, dan kita masih lagi menerangkan berkenaan dengan beberapa zikir, yang mana zikir ini semuanya adalah melibatkan kepada lisan, dia melibatkan kepada lidah seseorang. Jadi kita dah terang tilawatul Quran, kita dah terang tahlil, kemudian kita dah terang istighfar, kemudian kita dah terang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita teruskan lagi dengan zikir-zikir yang lain, tapi yang ni kita baca apa ni laju sikit malam ni. Ada no? Yang ni kita baca laju sikit, kecuali ada satu dua hadis yang kita nak terang berkenaan dengan fadilat apa ni zikir ni, kita percepatkan dia. Harap-harap malam ni boleh habis apa ni tajuk ni. Kita masuk pula pada bahagian sifatun nafsi, iaitu sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Baik, maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata zikir yang berikutnya adalah at-tasbih. Dan tasbih ni apa dia? Wa huwa ayyaqul adh-dhakir, iaitulah orang yang berzikir itu dia sebut subhanallah, yang tu dinamakan dia sebagai tasbih. Subhanallah. Dan tasbih ni maknanya menyucikan Allah Ta'ala, yang membawa maksud segala apa ni maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tu maksud subhanallah. Jadi dia kata wa ma'naha, dan makna subhanallah ini iaitulah isfillahi ta'ala bikulli kamal, sifatkan Allah Ta'ala itu dengan segala kesempurnaan, wa anzahahu an kulli naqsin, dan juga menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala kekurangan. Dan tentu maksud subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kita mengaku Allah Ta'ala bersifat dengan segala kesempurnaan, kemudian kita menyucikan Allah Ta'ala, tidak ada kekurangan apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu subhanallah. Kemudian at-tahmid, kemudian zikir tahmid, iaitu puji-pujian. Apa dia? Wa huwa ayyaqul adh-dhakir, dia menyatakan, orang yang berzikir itu kata alhamdulillah. Tu makna itu adalah zikir tahmid. Makna dia ats-tsana'ul manbi an ta'zimil mun'im jalla wa ala, iaitulah pujian yang diberikan kepada Allah Ta'ala, membesarkan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membesarkan si pemberi nikmat tersebut, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tu yang dimaksudkan dengan alhamdulillah. Kemudian berikutnya at-takbir. Takbir maknanya membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ayyaqul adh-dhakir, iaitulah orang yang berzikir tu dia kata Allahu Akbar. Maknaha anna Allah huwal munfarid bil 'azamah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha besar. Fala kibriya ilisiwah, tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi itu maksud daripada tasbih, daripada tahmid, kemudian daripada takbir. Baik, maka dia kata kat sini walaqad raghiba asy-syar'u fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Kemudian syarak sangat menggalakkan setiap daripada orang
supaya memperbanyakkan tasbih, memperbanyakkan tahmid, kemudian memperbanyakkan takbir, dia kata. Dan ulama sebut, ulama tasawuf sebut, kalaulah nak sampai kepada zikir hati, dan nak sampai kepada zikir hati, kemudian lagi besar daripada tu lagi adalah zikrul abdan, iaitulah badannya berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nak pi kepada tingkatan-tingkatan ni, nak pi kepada hati, dia kena banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia kena ajak dulu lidah dia supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nanti zikir tu dia akan turun ke hati. Lepas daripada di hati, maka dia akan terzahir kepada tubuh badan. Tuan-tuan, makna tubuh badan yang berzikir ni lagu mana? Tuan-tuan, tubuh badan dia automatik melakukan taat kepada Allah. Automatik tubuh badan dia akan menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata, فَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dan apa yang diriwayatkan, yang telah sampai daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra bihi wa huwa yaghrisu gharsan, dia kata. Dan tuan, Abu Hurairah dia sebut, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni melintasi dia. Dan maknanya melintasi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Dan masa ni Abu Hurairah dia tengah buat apa? Wa huwa yaghrisu gharsan. Dia sedang menanam pokok, dia sedang menanam tanaman. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, malladhi taghris? Wahai Abu Hurairah, kamu tanam apa? Qultu, maka aku kata, ghirasan, ya Rasulullah, saya sedang tanam tanaman, saya sedang tanam pokok. Tuan-tuan, qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala ghirasin khairin min hadha? Kamu nak tak wahai Abu Hurairah, aku tunjukkan kepada kamu satu tanaman yang lebih baik daripada apa yang kamu tanam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi Nabi nak habaq pada Abu Hurairah. Ketika mana Abu Hurairah dia tanam pokok, kemudian Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, nak tak kalau aku berikan kepada kamu satu tanaman yang lebih baik daripada apa yang sedang kamu tanam sekarang ni? Tuan-tuan, jadi apa dia punya tanaman dia? Tuan-tuan, tapi hadis ni bukan bermakna kita jangan tanam pokok. Tanam pokok bila. Tuan-tuan, ni bukan makna kata kita jangan tanam pokok kita sebut hayang ni tak, bukan macam tu. Tuan-tuan, bahkan kalau kita tanam pokok, kemudian kita cantikkan, bersihkan apa ni rumah kita, tuan-tuan, itu gambaran orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW beritahu. Nabi kata, ala adulluka ala ghirasin ghairi min hadha? Kamu nak tak Abu Hurairah tanaman yang lebih baik daripada apa yang kamu sedang tanam ni? Tuan-tuan, Nabi Muhammad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, gabung tadi habis semua. Tasbih, tahmid, takbir, kemudian tahlil, gabung sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Tughrasu laka bikulli wahidin
syajaratun fil jannah. Maka setiap kali kamu menyebutkan zikir ni, Allah akan tanamkan satu pokok bagi kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni zikir ni. Tuan-tuan, jadi kita pakat-pakat tuan-tuan, kan? Apa ni kita sebut zikir ni kan? Kita tarik tasbih. Tuan-tuan hari-hari sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Tuan-tuan, setiap satu kali kita sebut zikir ni, Allah Ta'ala dia akan tanam satu pokok kepada kepada orang yang sebut zikir ni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tuan-tuan, jadi tanaman dekat dunia pun boleh, kemudian tanaman dekat akhirat pun kita boleh, insya-Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, ad-du'a'u, berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang ni pun kita baca lagi juga. Tuan-tuan, dia kata, wa huwa an yas'ala al-'abdu rabbahu hajatahu kullaha saghiraha wa kabiraha. Tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan doa ni apa dia? Tuan-tuan, dia minta, seorang hamba ni dia minta kepada Tuhan dia hajatahu, segala daripada hajat-hajat dia, sama ada yang kecil ataupun yang besar, dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dah terang panjang lebar dah berkenaan dengan doa. Macam mana doa yang nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebut dah. Tuan-tuan, tapi doa ni dia termasuk juga di dalam zikir dengan lidah, dengan lisan seseorang. Tuan-tuan, jadi makna doa, seseorang hamba yang minta segala hajat, sama ada kecil ataupun yang besar, dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu makna doa. Baik, maka kita tengok dia kata apa? Walaqad raghiba asy-syar'u fi du'a, sesungguhnya syarak dia menggalakkan supaya setiap orang berdoa. Tuan-tuan, bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dia murka kepada mana-mana orang yang tidak berdoa kepada dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak suka kalau orang ni tak minta dengan dia. Tuan-tuan, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bahkan ulama menyebut, ulama sebut, tuan-tuan, kalau kita ada masyakil, kita ada masalah. Tuan-tuan, kalaulah kita ada apa-apa kekusutan, tuan-tuan, ulama kata jangan cerita dulu kepada makhluk, jangan cerita dulu kepada orang, tetapi luahkan terlebih dahulu masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana Allah Taala sebut dalam hadis qudsi. Tuan-tuan, Allah Taala kata, siapa-siapa dia yang buat sesuatu tidak ada aku di dalamnya. Tuan-tuan, maknanya dia buat perkara tu sendiri dia. Tuan-tuan, dia duk berasa dia pandai. Tuan-tuan, dia duk berasa dia kuat. Dia duk berasa dia boleh kesemuanya. Tuan-tuan, tak ada Allah di dalam urusan dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan biarkan hambaku itu seorang diri. Tuan-tuan, maknanya apa? Urusan dia tidak akan dibantu, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi itu doa. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Tengok, tuan-tuan, ni tentang doa kepada Allah Taala. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun, Nabi kata.
tidaklah seseorang Muslim bila mana dia berdoa dengan satu doa, laisa fiha ismun, tanpa dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini adalah adab yang paling besar ketika mana berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tolong jaga benda ni bila mana kita berdoa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu disebut di dalam salah satu daripada hadis Nabi SAW. Nabi peringat berkenaan dengan orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bahkan perkara ni disebut juga oleh Ibrahim bin Adham. Tuan-tuan, Ibrahim bin Adham, dia sebut, dia hurai apa yang disebut oleh Nabi SAW bagi orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Ibrahim bin Adham dia kata apa? Ibrahim bin Adham kata, ada orang yang dia berdoa tapi dia buat dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia berdoa tapi dia buat dosa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala tetapi dia meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia meninggalkan ajaran Nabi SAW. Tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala tetapi dia tidak memperhebatkan ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, lalu Ibrahim bin Adham dia kata apa? Aina mustajabud da'wat. Kalau dah macam tu, macam mana doa nak diqabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan, ibarat macam kita dengan orang, kan, dengan satu orang yang kaya. Orang ni dia baik, dia kaya, dah lah kaya, baik, pemurah pula lagi. Tuan-tuan, kalau orang ni orang ni yang datang dekat dia minta baik-baik, kemudian orang ni pula selalu berjasa kepada dia, tuan-tuan, agak-agak orang kaya ni nak tolong pada orang yang susah ni, mesti dia tolong punya. Tuan-tuan, dia ni baik, dia ni Masya Allah beradab, dia ni jenis orang yang berjasa, tuan-tuan, maka dia pun dibantu. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala macam tu. Tuan-tuan, bila dengan Allah Ta'ala ni, kebanyakan daripada manusia, bila berlaku kesusahan baru dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dia senang, maka dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Doa dia tak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka Nabi kata, siapa-siapa dia yang berdoa, laisa fiha ismun, dia tak buat dosa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa, kemudian dia tak buat dosa dengan Allah Ta'ala. Wala qati'atu rahimi, dan dia tidak memutuskan tali silaturahmi. Nampak? Tuan-tuan, ni semuanya syarat-syarat orang nak doa dengan Allah Ta'ala. Ni tak. Tuan-tuan, doa teriak-teriak menangis ni. Ya Allah, aku esok ni ada benda ni, benda ni. Ya Allah, ni ada benda penting ni. Ya Allah, ni ada benda ni. Tuan-tuan, dia dengan jiran dia pun tak selesai masalah. Tuan-tuan, dia pun ada masalah lagi dengan orang. Tuan-tuan, ni maksud daripada hadis Nabi. Siapa yang berdoa tidak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, wala qati'atu rahimin, dan dia tidak memutuskan tali silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Bila dia berdoa, Allah pasti akan bagi kepada dia salah satu daripada tiga perkara ni dalam doa dia. Tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala beri? Imma ayyu'ajjilu lahu da'watah, sama ada
Allah Subhanahu wa taala mempercepatkan doa dia. Yang pertama. Yang kedua, wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan dia punya doa dia di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su' mislaha, ataupun Allah Ta'ala akan elak dia daripada keburukan-keburukan bila mana dia berdoa tanpa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ganjaran yang diberikan oleh Allah. Qalu, maka sahabat semua kata, idzan nuksir, kalau macam tu kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu aksar, Allah itu terlebih banyak lagi. Dan apa dia maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah itu terlebih banyak lagi. Dan maksud dia banyak lagi kebaikan, banyak lagi daripada apa yang kamu minta ni, yang dia nak beri jauh lebih banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka kita berdoalah, kerana doa juga termasuk daripada kata zikir dengan lisan, dengan lidah seseorang itu tadi. Baik. Kemudian kita tengok pula hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir daripada apa ni tajuk ni lah. Lepas tu kita masuk pula kepada tajuk berikutnya. Dan tajuk berikut ni adalah bahagian akhir daripada kitab ni, insya-Allah. Baik, dia kata al-ijtima'u 'ala zikri. Yang ni yang kita nak baca panjang malam ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita ada riang untuk duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita ada dorongan yang kuat untuk kita duduk di dalam majlis-majlis yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, senantiasa zikir kepada Allah Taala. Tuan-tuan tengok hadis ni, panjang hadis ni. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan, dia kata al-ijtima'u 'ala zikri, iaitu berhimpun kerana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok dia kata, wa inna ahla ilmat tasawufi kathiran ma yuhibbuna al-ijtima' ala zikrillahi wa huwa amrun jaizun syar'an wa fiha fadlun kabir. Dia kata, dan dia kata sesungguhnya orang-orang tasawuf itu mereka sangat gemar berkumpul, kemudian mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Ni ahli sufi kan? Ahli sufi ni dia suka duduk, dia suka duduk ramai-ramai, kemudian sama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita luaskan lagi apa ni skop zikir ini, termasuk orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis Nabi SAW, dia dengar peringatan-peringatan yang membuatkan dia teringat kepada Allah, teringat kepada dosa dia. Dan maka dia termasuk. Maka kata pengarang kitab ni, berhimpun itu tadi amrun jaizun syar'an, dia adalah perkara yang diperbolehkan di dalam syarak. Selama mana dia tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana dia tak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang perempuan misalnya kan, kalau nak zikir sama-sama boleh, tapi duduklah dekat belakang sikit ke, tempat-tempat yang agak tertutup sikit. Tak apalah. Jangan bagi bercampur macam tu. Kadang-kadang ada sebahagian daripada orang, sebahagian daripada tempat campur. Dan tak boleh. Kita dah sebut dah sebelum ni. Dan kitab tu
Saya baca dekat Masjid Zahir. Habis dah. Tuan-tuan, berkenaan dengan tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana tasawuf sebenar pada sisi ahli sunnah wal jamaah. Dan antaranya yang disebut oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Dan hari ini kita dah isytiharkan. Nah, kita punya tasawuf kepada dua, Imam Al-Ghazali dan juga kepada Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Dan kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ilmu kita yang ini ilmu tasawuf adalah ilmu yang terikat kuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa ni jangan. Dia kata dia dah sampai pada satu kedudukan dia tak sembahyang. Contohnya. Tiba-tiba dia pergi buat benda yang diharamkan. Kenapa? Di atas alasan kedudukan kamu lain, kedudukan saya lain. Tuan-tuan, ulama dia buat perumpamaan macam ni. Kita bersyariat, kemudian dia bertariqah, kemudian dia haqiqah. Tu dia. Tuan-tuan, barulah sampai kepada makrifah. Tuan-tuan, subhanallah. Subhanallah. Kalau di Mesir, kalau di Mesir, kan? Kalau di Mesir, semua aliran-aliran sufi dan tarikat ini, setiap aliran itu akan ada ulamanya. Setiap aliran daripada kalangan masyaikh al-Azhar. Tentang contoh macam lo ni ada yang tengah apa ni, lo ni tengah datang dekat apa, dekat Selangor ke Kuala Lumpur. Lo ni Syekh Atiyah. Tentang Syekh Atiyah ni dia pensyarah al-Azhar. Saya dulu ambil wirid tariqah Ja'fariyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah daripada Syekh almarhum Syekh Abdul Ghani Saleh Al-Ja'fari. Tuan-tuan, jadi yang duk ajak kita wirid zikir ni siapa? Syekh Atiyah ni. Syekh Atiyah. Tuan-tuan, tapi dia tu siapa? Dia adalah ahli lembaga apa ni Al-Azhar. Dia juga adalah pensyarah daripada Al-Azhar, Kuliah Usuluddin wa Da'wah pada masa tu. Tuan-tuan, jadi setiap daripada aliran sufi tasawuf di apa ni di Mesir ni, dia punya kepala-kepala daripada kalangan ulama. Tu yang jadi beza dengan tempat kita. Tuan-tuan, di Mesir amalan tasawuf dibuat secara terang-terangan. Terang-terang. Contohnya tariqah Ja'fariyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah. Saya ingat lagi. Malam zikir dia Ahad malam Isnin dengan Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan, hebat. Di Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari di kota Kairo. Tuan-tuan, kalau kita pergi ni, Masya Allah, nanti dihidangkan kopi. Kan? Lepas tu dia bagi roti manis tu, dia bagi dia campur macam tu ya, roti. Kan? Campur roti. Dan tu lepas makan roti dah minum syai apa semua ni, di bawah masjid macam Masjid Bukhari ni, dia ada bahagian bawah ni ada dewan makan, dia bagi makan nasi daging setiap kali, setiap minggu. Ahad malam Isnin, Khamis malam Jumaat. Orang ribu-ribu main. Masya-Allah. Tuan-tuan, jadi amalan kesufian ni kalau di Kairo, di Kahira dibuat secara zahir, tak ada masalah. Dan beza dengan tempat kita. Beza dia apa? Hak ni ilmu kulit, kami ni ilmu dalam. Tengok. Ada beza. Kalau di Mesir, tuan-tuan, memang dibuat secara terang-terangan, dan setiap daripada aliran tu ada ulama yang bertanggungjawab, terutamanya daripada masyaikh Al-Azhar sendiri. Tuan-tuan, jadi tengok dekat sini al-ijtima' ala zikir. Jadi dia kata apa? Berhimpun kerana berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini benda yang sangat gemar dibuat oleh orang-orang sufi, tetapi dengan syarat dia tidak melanggar
apa-apa yang menyeleweng daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Dan antaranya adalah majlis ilmu. Fadlun kabir. Kelebihannya sangat besar. Dan saya harap kita boleh perhabis apa ni baca hadis ni. Baik, dia kata menarik hadis ni. Dia kata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah ni, dia ada malaikat-malaikat yang kerja dia mengelilingi dan juga berjalan di jalan-jalanan yaltamisuna ahla dzikr. Dan tuan, malaikat ni akan pergi cari mana dia orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Mana dia? Tuan, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jal, bila mana mereka jumpa kaum yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan tengok apa dia kata, tanadau, mereka semua saling apa ni berpanggil-panggilan. Ni halaqah zikir macam ni. Hallumu ila hajatikum, kemarilah kamu semua dengan hajat-hajat kamu, kata malaikat. Dan tuan, malaikat nak bawa hajat ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, hadis ni Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Dan Nabi sebut, malaikat berkata, halumhu ila hajatikum, kemari cepat-cepat kepada hajat kamu. Fayuhufunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam ma yaqulu ibadi. Dan malaikat dia akan menghamparkan sayap-sayap dia ila as-sama'id dunya, sampailah kepada langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam, dia kata, maka berserulah mereka kepada Tuhan mereka, wa huwa a'lam, dan Allah Ta'ala mengetahui, lebih mengetahui. Allah Ta'ala tanya dengan mereka ni, Allah Ta'ala tanya dengan malaikat-malaikat ni. Malaikat ni bila dia jumpa kelompok yang berzikir pada Allah Ta'ala, malaikat kata, mari kamu kepada hajat-hajat kamu. Kemudian dia hamparkan sayap dia. Kemudian Allah tanya kepada malaikat-malaikat ni, ma yaqulu ibadi, hambaku tu dia cakap apa? Dia cakap apa? Dalam majlis tu dia cakap apa? Qala yaqulun, maka malaikat kata, ya Allah, yaqulun, mereka sedang berkata, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, mereka sedang menyucikan kamu. Nah, lah ni kita duduk dalam masjid tak ada nak pikap-pikap benda lain tak ada. Lah ni pun kita sedang cerita berkenaan dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dan malaikat kata, mereka sedang bertasbih, mereka sedang membesarkan engkau, mereka sedang memuji engkau, mereka sedang memuliakan engkau. Fayaqul, maka Allah Ta'ala tanya lagi, hal ra'auni, mereka nampak tak aku? Mereka puji aku ni, mereka memuliakan aku ni, mereka nampak ke aku ni? Dan fayaqulun, malaikat kata, la wallahi ma ra'auka, tidak ya Allah, mereka tak nampak pun engkau. Fayaqul, maka Allah Ta'ala kata, kaifa law ra'auni, macam mana kalau mereka tu boleh tengok aku, kata Allah Ta'ala. Yaqulun, qala yaqulun, maka kata malaikat ni tadi, law ra'auka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ya Allah, kalau depa ni boleh tengok engkau, dah tentu punya mereka bersungguh-sungguh beribadat pada engkau, mereka bersungguh-sungguh memuliakan engkau, mereka bersungguh-sungguh bertasbih kepada engkau ya Allah. Kalau mereka dapat tengok engkau.
Fayaqul, maka Allah Ta'ala tanya lagi pada malaikat, famadha yas'alun, kemudian mereka minta apa pula dalam majlis itu? Dalam majlis itu mereka minta apa pula? Qala yaqulun yas'alunakal jannah, maka malaikat pun habaq, ya Allah, mereka minta syurga Engkau ya Allah. Qala yaqul, Allah Ta'ala tanya, wa hal ra'auha, mereka nampak ke syurga yang mereka minta itu? Qala yaqulun, maka malaikat kata, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, tidak ya Allah, mereka tak nampak pun syurga yang mereka minta tu, mereka tak nampak, tapi mereka nak masuk dalam syurga. Qala yaqul, maka Allah Ta'ala tanya lagi, fa kaifa law ra'auha, macam mana pula kalau mereka dapat tengok syurga ni? Tuan-tuan, malaikat jawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbah. Kalaulah depa ni tengok syurga Engkau, dah tentu mereka akan betul-betul nak mendapatkan syurga tu. Mereka akan sungguh-sungguh dalam tuntutan mereka nak masuk syurga, dan mereka akan benar-benar suka dan terdorong untuk melakukan ibadat kepada Engkau ya Allah, kalau mereka tengok syurga Engkau. Qala, maka Allah Ta'ala tanya lagi pada malaikat, famimma yata'awwadhun, kemudian mereka minta perlindungan daripada apa pula? Mereka takut apa? Mereka minta perlindungan daripada apa? Qala yaqulun, malaikat beritahu, yata'awwadhuna minan nar, mereka minta perlindungan Kau ya Allah daripada neraka. Allah Ta'ala tanya, wa hal ra'auha, depa nampak ke neraka ni yang mereka minta perlindungan neraka ni? Mereka nampak ke neraka tu? Malaikat jawab, la wallahi ma ra'auha, tidak ya Allah, mereka tak nampak pun neraka ni. Allah Ta'ala tanya, kaifa law ra'auha, macam mana kalau mereka tengoklah neraka aku ni? Kalau mereka tengok, nampak lagu mana? Malaikat jawab, law ra'auha kanu ashadda minha firara, kalaulah mereka ni boleh tengok neraka Engkau ya Allah, mereka akan bersungguh-sungguh menjauhkan diri mereka daripada neraka Engkau, akan bersungguh-sungguh menjauhkan diri daripada neraka Engkau. Wa asyaddalaha makhafah, dan mereka itu akan gerun takut bila mana mereka tengok neraka Engkau ya Allah. Dan lalu Allah Ta'ala kata, qala fayaqul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebut, dan Allah Ta'ala sebut, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah Ta'ala, wahai malaikat kesemuanya sekali, bersaksilah aku telah mengampunkan seluruh mereka yang berada di dalam majlis zikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya apa? Dosa diampunkan oleh Allah, dan apa yang dihajatkan oleh manusia, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu malaikat ni dia tanya, ada satu iskal, ada satu masalah. Nanti malaikat tanya dengan Allah Ta'ala, yaqulu malakun minal malaika, lalu ada satu malaikat daripada kalangan malaikat ni tanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a lihaja. Dan ada seorang ni, dia buat spoil, kan? Dia buat pasal. Dan dia duduk juga berdekatan di dalam majlis zikir. Dia duduk dekat dalam majlis itu, ataupun berdekatan dengan majlis itu. Dan malaikat kata, ya Allah, yang seorang ni dia duduk tu bukan kerana majlis tu, tapi kerana hajat. Dan contoh malah, contoh, dia ni nak jumpa kawan dia yang duduk dalam ni, moga nak pergi jumpa, tapi tak agama. Kawan tu tengah dengar majlis ilmu, kawan tu tengah duduk dalam majlis zikir. Maka dia pun tunggu, kan? Dia bukannya buat apa pun, tak ada buat apa.
Dia bukan kerana ilmu, bukan kerana zikir, bukan kerana apa-apa. Tuan-tuan, tapi kerana hajat. Maka malaikat tanya, ya Allah, orang ni lagu mana? Dia duduk dekat dengan orang yang zikir ni. Qala, maka jawab Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu dikira orang yang duduk di dalam majlis zikir itu, la yashqa bihim jalisuhum, dan duduknya mereka itu tidak akan merugikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maknanya apa? Majlis zikir ni, majlis yang sebut nama Allah ni, tuan-tuan, dia akan menyebarkan kebaikan kepada seluruh alam. Dan pada seluruh alam, kepada orang yang berada berdekatan dengan majlis itu. Kerana apa? Tuan-tuan, malaikat banyak, kemudian rahmatnya pun banyak, dan segala dia punya hajat-hajat dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni kelebihan orang yang duduk di dalam majlis zikrullah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang zakir, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi lepas ni kita akan masuk kerana sifatun nafsi, iaitu berkenaan dengan sifat-sifat yang ada pada diri manusia, insya-Allah. Jadi cukup bercakap tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.